Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha wa law azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekejap. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi Tuhanku, anta maqsudi, kepadamu maksud dan tujuanku. Waridhaka matlubi, dan hanya radamu yang aku tuntut. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak, karuniakan kepada kami ya Allah kasih kepadamu dan mengenali dirimu ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi saya nak mulakan santapan rohani kita pada pagi ini dengan menghadiahkan suratul Fatihah kepada beberapa ikhwan kita, beberapa ahli circle kita, dan juga mereka-mereka yang tidak termasuk daripada circle kami, muslimin muslimat yang Allah Ta'ala uji dengan positif COVID-19. Yang mudah-mudahan pada pagi ini hamba nak share beberapa ilmu kepada tuan-tuan. Apakah amalan yang paling mujarab? Dia ada ni, ada satu amalan yang paling mujarab. Kalau tuan-tuan lakukan, insya-Allah dapat memelihara hati kita daripada ketakutan, dapat menjaga diri kita kepada ketenangan, dan juga terima kasih kepada yang berkongsi star, dan juga memberikan kekuatan kepada hati kita untuk meneruskan kehidupan yang insya-Allah sabda Nabi SAW, likulli syai'in sababun, tiap-tiap sesuatu itu ada sebabnya. Dan Nabi bersabda lagi, likulli syai'in syifa, tiap-tiap satu penyakit tu ada penawarnya. Ada penawarnya. Sekalipun COVID-19 tuan-tuan, pasti ada penawarnya. Melainkan mati, tak ada penawar. Likulli syai'in syifa, tiap-tiap penyakit itu ada penawarnya. Wa syifa'ul qulub, dan penawar bagi hati zikrullah. Perbanyakkan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayo kita mulakan dengan suratul Fatihah yang saya nak hadiahkan, saya nak sampaikan ia kepada circle-circle kami yang diuji dengan positif COVID-19. Yang mudah-mudahan pada pagi ini saya nak share tuan-tuan beberapa ilmu, beberapa amalan. Amalkan untuk kalian perbetulkan balik diri kita, bagaimana kita nak kuat menghadapi ujian. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya hadiahkan suratul Fatihah tadi kepada Kak Syam dan kepada beberapa circle-circle kami yang boleh jadi ada di antara kalian yang sedang down sekejap, katakanlah mendapat khabar positif COVID-19 dan sebagainya. Cuma pada pagi ini sesi saya buat khas, bukan saja untuk mereka, tetapi untuk semua tuan-tuan yang berada dalam hashtag santapan rohani pada pagi ini, untuk kita memahami apakah ubat yang paling mujarab untuk kita berhadapan dengan COVID-19, dan juga apa jua penyakit-penyakit yang lain. Kerana apa tuan-tuan? Kerana dalam hashtag santapan rohani ataupun tajuk yang saya buat pada pagi ini, setiap ubat tu mujarab. Tajuk kita best pada pagi ini.
Macam mana saya nak bantu tuan-tuan satu mindset ataupun satu kefahaman, bila mana kita makan ubat, kita yakin ubat tu mujarab. Kita yakin ubat tu mujarab. Ustaz, bukankah menyalahi daripada akidah ahli sunnah wal jamaah? Sabar dulu. Sebab tu, bila sebut belajar, belajar sampai habis. Ni masuk live, dengar sikit, macam pelik, kita pun keluar. Lepas tu kita sambung pula cerita yang tak faham tadi kepada orang lain. Sebab tu betul sabda Nabi SAW, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Bukan tuan-tuan lah, orang lain. Dan kita bila belajar tak habis, kita sambung buat fitnah dan sebagainya. Akhir sekali dia lebih teruk daripada membunuh. Sebab benda tu boleh merebak. Kalau membunuh, seorang saja yang kena kesan. Kalau fitnah, sampaikan masyarakat, sampaikan ke negaraan tuan-tuan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Yang akhir sekali membawa kepada keburukan ke atas diri kita, sekeliling dan sebagainya. Jadi kembali kepada tajuk kita pada pagi ini tuan-tuan. Apa tajuk yang hamba nak kongsi dengan tuan-tuan pada pagi ini? Setiap ubat yang kita makan tu mujarab. Mujarab. Apa makna mujarab? Mujarab itu memberi kesan. Memberi kesan tu macam mana? Tuan-tuan, bila sebut istilah memberi kesan, bila kita sebut istilah ubat yang kita makan ni, apa je ubat sebenarnya berkesan tuan-tuan? Kadang-kadang orang kata, Ustaz, macam mana kita nak bedakan akidah Jabariyah, Qadariyah dengan ahli sunnah wal jamaah? Bukankah kita kena yakin ubat tu tidak memberi kesan? Yang memberi kesan semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang kata begini, seolah-olah dia kata dia nak pertahankan tauhid yang betul. Dia kata, Ustaz, ahli sunnah wal jamaah kata kita kena ikhtiar, kita kena usaha, kita wajib makan ubat. Okey, setelah kita makan ubat, kita kena yakin bukan ubat itu yang menyembuhkan, tetapi yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya si Fulan. Baik, sebelum saya nak pergi dengan lebih mendalam, saya nak tanya dulu, siapa yang sebelum ni memang kepahamannya begitu? Cuba jawab di ruangan komen. Dia kata apa? Betul lah. Memanglah kita wajib berusaha, kita wajib berikhtiar, wajib makan ubat. Pesakit-pesakit COVID-19, contoh, ada yang sedang kuarantin di rumah. Circle kami yang beberapa orang sedang kuarantin di rumah, maka mereka dianjurkan banyakkan makan vitamin C. Banyak hari makan banyak vitamin C untuk dipulihkan balik. Tapi pada pagi ni saya akan ajar satu ilmu yang miracle, satu ilmu yang hebat. Macam mana tuan-tuan nak yakin makan vitamin C itu, asbab daripada perkara itu dia menjadi mujarab. Cuma sebelum daripada itu, saya nak tanya dulu, siapa yang sebelum ni beranggapan macam tadi? Dia kata, Ustaz, iyalah memanglah kita wajib makan ubat, wajib usaha, tetapi yang memberi kesan tu bukan ubat, yang menyembuhkan bukan ubat, yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong jawab di ruangan komen supaya saya mudah bantu tuan-tuan. Kalau betul lah golongan ni tak ada, kita buka tajuk lain lah. Kalau golongan ni tak ada, kita cerita benda lain. Antaranya Hajah Mahni Hagam, dia mengaku dah. Sebelum ni itulah pegangan dia. Pegangan dia macam mana? Dia kata makan ubat dulu, wajib ikhtiar. Lepas tu bukan ubat yang menyembuhkan, dia kata Allah yang menyembuhkan. Aslina Kadir pun beranggapan begitu, Nur Hayati pun beranggapan begitu, Lia Acah pun beranggapan begitu, Fazrin pun sama. Baik, saya jawab dulu dengan ilmu tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan pegang itu tidaklah salah. Tidaklah salah. Betul Roslina Ahmad Jani. Saya pun dulu begitu. Baik. Cuma pada pagi ini, macam mana saya nak upgrade kepahaman tuan-tuan? Itu sahaja. Supaya bila mana kita upgrade kepahaman dengannya ilmu, supaya bila kita upgrade kepahaman dengan ilmu, saya ulang kali ketiga, tu Nur Hashimah kata, saya pun ustaz sebab ubat tu alat. Okey, tak apa. Bila kita upgrade kepahaman dengan ilmu, mudah-mudahan pengupgradean kepahaman itu akan menjadikan keyakinan tuan-tuan lebih hebat, amalan tuan-tuan lebih hebat, tindakan tuan-tuan lebih hebat, dan usaha tuan-tuan lebih hebat. Baik.
Syaliza kata tawakal Allah Ta'ala penyembuh segala penyakit. Baik. Ramai yang mengatakan begitu. Saya jawab dulu dengan ilmu dah. Terima kasih kepada yang share star. Apa yang tuan-tuan jawab itu tidaklah salah. Tun Saleha, tak salah. Tetapi macam mana saya nak memberi sedikit kepahaman yang lebih hebat. Baik. Sekarang ni begini. Tolong jawab di ruangan komen. Tolong jawab di ruangan komen. Bagi nak mengesahkan, betul ke Ustaz saya kata? Betul ke apa yang saya kata tadi? Setiap perbuatan memakan ubat itu mujarab. Mujarab pada hakikatnya. Mujarab. Sebelum kita nak kembalikan ia kepada Allah, kita nak pastikan macam mana syariat itu betul-betul memberi kesan. Baik. Kita jawab dengan ilmu. Tuan-tuan, soalan yang pertama, siapakah yang menggerakkan hati kita untuk memakan ubat? Deng. Kita sembang dengan ilmu ni. Ya, Tuan Sabri Jamil, silakan. Nak bercakap ke? Sementara saat lagi. Biasa sahabat-sahabat di Telegram ni kemudian bawa, saya akan buka soalan. Sila Tuan Sabri. Boleh cakap. Allow to speak. Hai. Baik. Yang pertama, siapakah yang menggerakkan hati kalian untuk ambil ubat, buka ubat, kemudian makan? Baik, tuan-tuan dah jawab. Yang menggerakkan hati kita, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia. Saya nak pergi dengan lebih mendalam ni, dengan tidak menafikan apa yang tuan-tuan percaya tadi salah. Bukan saya menafikan yang tadi salah, tapi saya cuba nak upgrade kepada satu level yang lebih hebat. Terima kasih ramai yang menjawab dengan tepat. Dengan jawaban kalian ialah Allah yang menggerakkan hati aku. Aku ni adalah penyakit vitamin C. Kalau kita nak syarah lagi tuan-tuan, Allah ni COVID-19 tu tak akan berjaya menyinggah dalam tubuhnya kita melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak pergi lebih mendalam ni, memanglah kita stres. Alah ustaz tak kena, bolehlah sembang kari. Saya kata kepada saya, ustaz tak kena, bolehlah cakap banyak. Cuba kena sekali. Tuan-tuan, sebelum kenalah kita kena kemaskan tauhid. Takkan bila dah kena baru nak tauhid. Betul ke betul? Takkan bila dah kena baru nak kembali kepada Allah. Bahkan penjagaannya itu bila-bila masa. Bila-bila masa. Maka kalau kita nak bersembang dengan lebih mendalam, kalau kita buka ayat-ayat Al-Quran, banyak Allah Ta'ala sebut. Tuan-tuan, setiap penyakit ni takkan berjaya mengenai kita, dan kita takkan berjaya mendapat mudarat melainkan dengan izin Allah. Takkan berjaya. Dan mudarat tu takkan berjaya menyinggah kepada kita kalau tak ada izin Allah. Dan manfaat sekali-kali kita takkan dapat melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Congak dengan mata tauhid dulu. Ya Allah, syukur ya Allah, Engkau uji aku dengan penyakit COVID-19 ni. Syukur dulu. Kenapa syukur? Sabar dulu. Kenapa syukur? Bila mana kita melihat itu qadarah dia. Stres, mesti stres. Sebagai manusia, tak dapat tidak, perkara itu mesti ada. Sebab kita ni orang awam. Kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, kita orang awam, kita bukan wali, tuan-tuan. Baik. Maka stres tu mesti ada sekejap, tapi kita pulihkan balik dengan kepahaman tauhid. Tak. COVID-19 ni takkan berjaya menyinggah pada tubuh aku melainkan dengan izin daripada Allah. Baik. Ya Allah, aku syukur ya Allah. Kalau, ni saya kata ni, mana kebaikannya? Syukur ya Allah. Kalau benda yang kau beri kepada aku ni, pasti ada kebaikannya. Sebab Allah Ta'ala takkan buat sesuatu dengan sia-sia. Ni poin nombor 2. Allah Ta'ala takkan buat sesuatu dengan sia-sia. Tuan-tuan, jom kita belajar memandang dengan cara tauhid. Sia-sia ke Allah Ta'ala bagi kita COVID-19? Cuba jawab. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Saya nak bantu tuan-tuan dengan tauhid yang lebih kemas, agar syariat tuan-tuan lebih padat. Bila tauhid kemas, tasawuf betul, syariat tu lebih kuat. Maka jawab, sia-sia ke Allah Ta'ala bagi sahabat kita kat Syam
Circle kita, berapa orang yang diuji dengan positif COVID-19. Pagi-pagi lagi Kak Syam dah telefon nangis-nangis. Saya dengar rintihan dia. Saya nak tanya dulu, adakah sia-sia, tak ada manfaat? Maaflah saya guna perkataan ni. Adakah, saya nak sebut perkataan bodoh pun tak sampai hati, tuan-tuan. Adakah Allah Ta'ala tu tak tahu? Bila mana Allah Ta'ala uji kita dengan COVID-19. Lebih-lebih lagi orang beragama, lebih-lebih lagi orang yang faham agama, lebih-lebih lagi orang yang dekat kepada Allah. Terima kasih Kak Azizah Arifin. Tak sia-sia, tuan-tuan. Cuba pandang dengan nisbah tu dulu. Pandang dengan cara tu dulu. Takkanlah Tuhan buat ni dengan sia-sia. Takkan Tuhan buat ni dengan tak ada faedah. Mesti ada faedah. Mesti ada faedah. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'i was-salihun. Bersangatan balak di sisi Allah Ta'ala itu, paling banyak orang yang kena bala, paling banyak orang yang kena uji, paling banyak orang yang kena kesempitan, al-anbiya, para nabi, was-salihun, dan orang-orang yang soleh. Ni yang paling banyak. Bermakna bila mana mereka dekat dengan Allah, ujiannya banyak. Beruntung kalian ya Allah Ta'ala uji dengan COVID-19. Itu tandanya kalian dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dekat. Tanda dekat Tuhan uji. Maka saya kena merasakan, bukanlah tuan-tuan kena minta. Ni pula muqabilnya. Ya Allah, ya Tuhanku, kenapa kau tak uji aku dengan COVID-19? Adakah aku jauh daripada engkau? Dia pula bijak pula, dia pergi minta macam tu. Tak suruh minta. Sebab Allah Ta'ala tak mengajar kita minta kepada perkara yang mudarat pada nisbahnya kita. Dah tahu nampak longkang, buat sengaja jatuh longkang. Sebab apa? Nak diuji oleh Allah Ta'ala. Itu bukan nak diuji, tuan-tuan. Itu namanya cari bala. Baik? Jelas? Okey, jadi poin yang kedua, apa saya nak bagi faham? Cuba muhasabah dulu. Allah Ta'ala takkan buat satu benda tu dengan sia-sia. Hatta sehingga dia mengizinkan tubuhku terkena dengan COVID-19. Hatta diizinkan oleh Allah Ta'ala darah dagingku dimamah oleh COVID-19. Pasti tak ada sia-sia. Maka kita akan mula berfikir, cari hikmah. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, sahabat-sahabat saya, circle saya dan juga mereka yang bukan circle yang sedang diuji dengan COVID-19. Ingat ayat Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ni live ni khas ni untuk circle. Apa dia? Allah Ta'ala takkan menguji kalian melainkan benda tu kalian boleh menempuhinya. Tu bahasa mudah. Allah Ta'ala takkan menguji kalian melainkan perkara itu Allah Ta'ala tahu kalian boleh tempuh. Maaf tuan-tuan, hatta sehingga mati. Ya, hatta walaupun sampai mati. Nak buat macam mana? Mati itu kan perkara pasti. Asbabnya berbeza. Ada orang mati duduk saja, ada orang mati aksiden, ada orang mati terlanggar bedul jatuh terus mati, ada orang mati pening-pening kepala terus mati, ada orang yang diuji dengan COVID-19, ada orang diuji dengan jantung. Asbab. Cuma mati itu kepastian. Bila mana mati itu kepastian, bersedia kita kepada kematian. Maka beruntung bagi orang yang sedang diuji dengan COVID-19. Beruntung sangat. Beruntung sebab apa? Ya Allah, kalau ini tanda-tanda yang kau nak jemput kepada aku, agak-agak tuan-tuan apa yang dia buat selama 2 minggu ni. Saya yakin tuan-tuan, ibadat mereka, zikir mereka, selawat mereka, Allah saya rasa tak terhitung kot. 24 jam pegang tasbih. Kita ni kalau tak diuji, tasbih ni atas meja je lah. Atas meja je. Tapi semenjak diuji ni, ni, tarik. Allah, Tuhan berkehendak. Jelas ke jelas? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya, Ummu Ammar. Nak bercakap ke? Allow to speak. Baik. Kita teruskan dahulu. Jadi mafhumnya, apa yang hamba nak sampaikan ialah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita belajar dahulu memandang daripada pihak Allah Jalla wa ala. Yang pertama sekali, tuan-tuan, tidak akan mengena kepada kita sesuatu penyakit melainkan dengan izin Allah. Yang kedua, cuba pandang, Allah Ta'ala takkan buat satu benda dengan sia-sia. Tindakan Allah Ta'ala takkan tersalah. Keputusan Allah Ta'ala takkan tersalah. Dan takkan tersalah. Ya Allah, kau salah buat keputusan ke? Kau hantar COVID-19 dekat aku? La, keputusan Allah Ta'ala tak pernah tersalah.
Dan yang paling penting tuan-tuan, Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala beri kepada kita sesuai dengan kita. Yang tu jelas? Baik. Kemudian saya nak sambung pula. Macam mana yang dikatakan, tajuk kita ni agak pelik. Kalau tuan-tuan tak faham, seolah-olah dia menyalahi akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab selama ni tuan-tuan beranggapan, tuan-tuan berpegang, ya ustaz, makan ubat tu wajib, ikhtiar tu wajib. Bila mana kita makan ubat, yang menyembuhkan bukan ubat, tetapi yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Perkataan itu betul lagi tepat. Tetapi saya nak masuk lebih mendalam agar dia menjadi lebih betul dan lebih tepat. Soalan yang pertama, jawab dulu di ruangan komen. Tadi tuan-tuan dah jawab. Soalan yang pertama, siapakah yang menggerakkan hati kita untuk pergi ambil ubat dan makan ubat? Tuan-tuan dah jawab, Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Bermakna, zahirnya kita, hakikatnya dia. Betul? Baik. Satu. Yang kedua, tuan-tuan. Dengar ni. Nak cerita bab ubat tu sat lagi panjang lebar pula. Tazkirah santapan rohani kita pada pagi ni. Saya cuba nak ringkaskan. Yang kedua, bila mana tuan-tuan dah gerak hati, ya Allah, aku nak makan vitamin C lah. Dah. Sebab doktor sarankan, selama 14 hari ni, 10 hari ni, kuarantin di rumah, banyak akan makan vitamin C. Okey. Tuan-tuan pergi ambil ubat, tuan-tuan buka, tuan-tuan makan. Soalan yang kedua, tolong jawab dengan kepahaman tauhid yang sebenar. Tuan-tuan, perbuatan makan ubat tadi, perbuatan makan ubat tadi, adakah datang daripada tuan-tuan atau datang daripada kehendak perbuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya nak buktikan sejauh mana perbuatan itu memberi kesan dengan tauhid yang betul. Dengan tauhid yang betul, dengan pandangan yang betul. Dengan tidak kita terpelecoh kepada Jabariyah, atau dengan kita tidak terjatuh kepada Qadariyah. Dah, nanti saya jawab macam mana nak beza Jabariyah dengan Qadariyah. Kalau rasa tak faham lagi, setengah jam ni tak cukup, nanti dalam program interaktif Cinta Solat kita belajar. 1 minggu ada kelas. Terima kasih Muhammad Hafizi. Mana lagi yang lain jawab? Perkataan ini satu penafian, tiada satu penafian yang tuan-tuan boleh lakukan, kerana jelas dalilnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dah, kita bukan Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah ni berpegang Allah Ta'ala tak tahu benda yang akan berlaku sat lagi. Itu akidah Mu'tazilah. Mu'tazilah ni berpegang Allah Ta'ala tahu benda yang dah berlaku. Itu Mu'tazilah. Kalau Jabariyah, semua Allah. Lidah pun Allah, hati pun Allah. Jabariyah, lidah. Siapa yang makan ubat tadi? Allah. Siapa yang buat ubat tu? Allah. Dah? Siapa yang masukkan ubat dalam mulut? Allah. Aduh. Lidah kata Allah, hati kata Allah. Ni Jabariyah. Kalau Qadariyah, jaga. Dah? Sebab tu makan ubat pun boleh syirik. Makan ubat pun boleh membuatkan kita menjadi syirik kalau tak betul. Kalau Qadariyah macam mana? Akulah yang makan ubat tadi. Okey. Akulah yang makan ubat. Akulah yang makan vitamin C sebab doktor suruh makan. Selama 10 hari ni kuarantin kena makan vitamin C. Lepas tu ditanya pula hati dia. Siapa yang makan ubat tadi? Ikhtiar datang dari mana? Akulah. Hati dia kata, aku yang buat, aku yang buka vitamin C, aku yang makan, aku yang minum air. Dah. Lepas tu baru dah dia kata, perbuatan tu semua daripada aku, tapi Allah yang menyembuh. Okey, nampak macam betul, tapi ini akidah Qadariyah. Please belajarlah tuan-tuan. Kalau tauhid kita masih lagi goyah, tuan-tuan tolong kembali kepada Allah dan Rasul dengan ilmu yang betul. Akidah Qadariyah ni, jaga, dia terkeluar daripada landasan ahli sunnah wal jamaah. Baik, macam mana akidah ahli sunnah wal jamaah? Lidah kata aku yang makan, tapi hati kata dak, perbuatan makan tu bukan aku, dia. Menghadirkan hati untuk makan tu bukan aku, dia. Hati kata ni, tiba-tiba rasa nak makan vitamin C lah, 10 hari kena kuarantin ni. Okey, lidah kata, Kak Long, ambil vitamin C 2, mak dengan abah nak makan ni. Dah hari ni hari kedua dah kita kuarantin. Contoh, lidah kata aku kan, tapi hati dia kata dah, bukan. Dah. Tengok anak bawa datang, Allahu Akbar. Kita buka vitamin C, Allahumma salli ala Muhammad. Kita minum.
Setiap pergerakan perbuatan kita, kita nisbahkan ia, kita sandarkan ia kepada qudrah Allah. Kita sandarkan ia kepada perbuatan Allah. Kita sandarkan ia kepada inayah Allah. Kita sandarkan ia kepada kekuasaan Allah. Kita sandarkan ia kepada pertolongan Allah. Jawapannya tuan-tuan, bila kita sandarkan ia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hakikat perbuatan makan ubat tu siapa? Bukan kita, datang daripada dia. Betul? Saya nak tanya soalan terakhir sekali. Bagi nak mengesahkan tajuk kita ni, adakah menyalahi daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah ataupun mengemaskan lagi kepahaman tauhid yang sebenar? Tuan-tuan, akhir sekali, bila tuan-tuan dah rasa, belajar rasa, bukan lidah dah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, lidah mengatakan aku yang makan, bukan Allah. Aku yang makan. Syariat kena betul. Tapi hakikat kata, tak, aku takkan berjaya makan melainkan dengan kehendak Allah. Takkan berjaya vitamin C itu masuk dalam perut aku melainkan dengan kehendak Allah. Tuan-tuan, akhir sekali saya nak tanya. Jawab dengan jelas. Kalau perbuatan memakan, perbuatan menghadirkan hati, perbuatan menggerakkan lidah kita, perbuatan memasukkan air pada tangan sehingga masuklah dalam perut, dan pergerakan ubat itu pun vitamin masuk dalam perut pun semuanya min qudratillah. Agak-agak perbuatan makan ubat tu mujarab ke tidak? Cuba jawab di ruangan komen. Mujarab ke tidak? Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Jawab dengan jelas, dengan ilmu. Supaya saya nak mantapkan iman tuan-tuan dan saya nak mantapkan syariat tuan-tuan. Jangan semata-mata, tak apalah, Allah Tuhan bagi penyakit, tahulah Tuhan bagi sembuh. Mana syariat kamu? Mana ikhtiar kamu? Mana usaha kamu? Lepas tu pandai-pandai dia cerita bab tauhid. Memanglah ustaz yang menyembuh Allah bukan ubat. Oi, yang mentakdirkan makan ubat tu Allah. Yang memasukkan ubat dalam perut kamu tu Allah. Jangan nampak diri kamu yang makan ubat. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan nampak usaha kamu yang makan ubat. Jangan nampak ikhtiar kamu yang makan ubat. Berapa lama dah cakap jangan beramal dengan akidah qadariyah. Aku. Sampai ketua tauhid tak betul. Allahu Akbar. Syariat tak boleh tinggal, usaha tak boleh tinggal. Nabi tu hebat, tapi Nabi pergi berperang nak membetulkan syariat. Nabi tu ahli kashfi, dia nampak mana baik, dia nampak mana buruk, tetapi tetap dia tegur. Jelas ke jelas? Jangan nak sembang kari. Allahu Akbar. Tak apa ya Allah, aku tawakal kepadamu, aku serah kepadamu ya Allah. Mana syariat kamu? Jelas. Memang pada hakikatnya ubat, pada syariat ubat tak beri kesan. Pada saya, ubat memberi kesan. Sebab apa? Sebab apa ubat beri kesan? Sebab apa? Sebab apa? Jawab balik. Sebab apa saya kata ubat tu boleh beri kesan? Dah. Syariat maksudnya macam mana? Syariat tu ikhtiar lah, usaha. Dah. Macam mana maksud saya? Hakikat makan ubat tu memberi kesan. Cuba jawab. Norehan Silong, cuba jawab. Terima kasih Ifa. Sebab bukan yang memakan tu bukan aku, dia. Sebab itulah kembali kepada mukadimah tadi. Adakah perbuatan Allah Ta'ala tu sia-sia? Perbuatan Allah yang mana? Perbuatan Allah yang mentakdirkan kita ni. Boleh masuk ubat, ambil vitamin C. Boleh buka vitamin C. Ambil vitamin C, boleh buka, masuk. Aduh. Lepas tu kunyah. Lepas tu minum air. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Bila dah minum air, lepas tu, ya Allah, aku serah kepadamu. Ya Allah, bukan ubat yang menyembuhkan, tapi engkau yang menyembuhkan. Macam mana engkau? Dah? Ya, hakikatnya, cuba kita belajar tauhid yang betul. Ya Allah, dah, aku wajib ikhtiar. Tapi ikhtiar aku ni pun datang dengan kehendakmu. Bila dah habis tu, bila makan ubat, kita nampak, ya Allah, dah, la haula wala quwata illa billah. Aku nak angkat tangan satu pun tak boleh melainkan dengan kehendak kamu. Aku nak buka botol vitamin C pun tak boleh melainkan dengan kehendak kamu. Aku nak masukkan ubat ke dalam mulut pun tak boleh melainkan dengan kehendak kamu. Aku nak meminum air, nak tegur air, nak bagi ubat tu, vitamin tu masuk dalam perut pun tak boleh melainkan dengan kehendak kamu. Obat tu tuan-tuan, vitamin C tu tuan-tuan, tak boleh masuk dalam perut, tak boleh sampai dekat usus melainkan dengan kehendak kamu.
Dan vitamin C itu pula tak boleh cerna. Kalau masuk lebih mendalam ni, kan, vitamin C itu tak boleh tercerna, tak boleh hancur melainkan dengan kehendak daripada Allah. Dan vitamin C itu pula tidak boleh bergerak dalam usus-usus. Dia memberi pula kekuatan kepada darah, tuan-tuan, melainkan dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali, hakikat makan vitamin C sembuh tak? Mujarab tak? Mujarab. Allahu akbar. Sebab apa mujarab saya kata? Kalau tuan-tuan betul memandang setiap perbuatan yang hadir tadi kepada Allah. Sebab apa? Takkan Allah Ta'ala buat satu benda dengan sia-sia. Ini kan jawapan yang nombor 1 tadi. Takkan Allah Ta'ala buat satu benda dengan sia-sia. Perbuatan ni memang zahir aku, hakikat datang dari dia. Kelupa diri selama ni, la hawla wala quwwata illa billah. Kelupa. Yang lupa ni lah ni, lupa la hawla wala quwwata illa billah, terasa diri. Aku yang makan ubat. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Akhir kalam. Saya nak tanya balik, adakah tajuk yang saya berikan menyalahi daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, ataupun memantapkan lagi kepahaman akidah ahli sunnah wal jamaah kalian? Tolong jawab di ruangan komen. Sebab saya nak pengesahan. Bukan tuan-tuan mengesahkan, tapi tuan-tuan faham dan tuan-tuan yakin ilmu ni ilmu yang hak. Jelas. Ikhtiar dengan kehendak. Ikhtiar dengan kehendak Allah dan kesembuhan dengan izinnya. Sabar Nur Hashimah. Memanglah kesembuhan dengan izinnya. Nur Hashimah, nak makan ubat tu pun bukan dengan izinnya. Sudah. Ubat tu pun nak cerna bukan dengan izinnya. Ubat nak masuk dalam mulut pun dengan izinnya. Cakkanlah perbuatan memasukkan ubat dalam mulut itu sia-sia. Kita boleh fikir. Jelas? Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Jadi, kesimpulannya begini. Apa yang tuan-tuan rasakan sebelum ini bukan salah. Itu betul. Tetapi macam mana saya nak upgrade lagi? Itu sahaja. Saya nak upgrade agar tuan-tuan meneruskan syariat. Jangan bertawakal tanpa ada usaha ataupun ikhtiar yang benar. Dan dengan ikhtiar itu pun sebenarnya membenarkan lagi tauhid, membenarkan lagi tawakal, membenarkan lagi tasawuf. Bila kita mula nampak, Allah, ya Allah, syukur ya Allah, kau takdirkan aku boleh makan ubat. Syukur ya Allah, kau takdirkan aku ubat tu masuk dalam perut aku. Syukur ya Allah, kau takdirkan ubat tu betul-betul beri kesan. Betul. Okey, macam mana ubat beri kesan? Macam mana ubat tu beri kesan? Tuan-tuan, kadang-kadang orang kata, Ustaz, ubat tak boleh beri kesan. Yang beri kesan Allah. Betul. Saya jawab dulu. Tapi pada hakikatnya ubat tu beri kesan. Kalau nak pandang dalam ni, nak pandang dalam lagi. Sebab tu betulkan tauhid. Betulkan kepahaman yang sebenar. Sebab apa ubat tu pada hakikatnya beri kesan? Pertama, tuan-tuan, ubat tu sendiri, dia ada daya upaya tak? Nak tanya ni. Ubat tu ada daya upaya ke? Ke ubat tu dia ada satu spiritual sendiri? Ubat tu, ubat vitamin C tu yang masuk, dia ada kekuatan dia sendiri. Dia masuk, dia buat kerja. Gedebang. Ubat tu, dia ada keupayaan sendiri. Dia masuk dalam perut kita. Dia pergi tembak tu, dia pergi bunuh vitamin, dia pergi bunuh COVID-19. Dia keluar kuasa dia. Mana ada, tuan-tuan, ubat tak ada kuasa. Tapi dia boleh hidup ni. Kan? Kita jangan lupa benda tu. Kenapa? Memang ubat tak ada, betul Hasnina. Tapi kenapa ubat tu boleh hidup? Dia boleh hidup, dia boleh bergerak. Sebab apa? Sebab hakikatnya semuanya digerakkan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kalau ubat itu digerakkan oleh Allah Ta'ala, soalannya, Allah Ta'ala buat satu benda dengan sia-sia ke? Kalau ubat tu digerakkan oleh Allah, Allah Ta'ala yang menggerakkan dia masuk. Ingat hadis Nabi, la tataharraku zarratun illa biiznillah. Tak akan bergerak satu zarah di alam ini melainkan dengan izin Allah. Sekalipun satu daun nak jatuh, ni janggut saya ni, tak akan gugurnya satu daun, satu janggut je. Daripada beribu, berpuluh ribu rambut lantas saya ni, tak akan jatuhnya satu janggut ni melainkan dengan dengan izin daripada Allah.
Pening nak faham. Sebab itulah kenapa saya ajak masuk program interaktif Cinta Solat. Benda yang seminggu saya ajar, tiba-tiba saya nak ajar selama setengah jam, memang pening. Memang pening. Sebab tu kenapa tak dapat tidak, nanti kita ada program khusyuk is real. Macam mana saya nak bagi faham khusyuk ni benda yang tuan-tuan boleh capai kalau betul ilmunya, betul kepahamannya, betul praktikalnya, betul kaedahnya, betul tawakalnya, betul gurunya. Jelas ke jelas. Khusyuk is real. Sama juga benda tadi. Cabaran tuan-tuan ialah tuan-tuan tak nampak macam mana ubat tu boleh berkesan kalau kita tak pandai hubungkan ia dengan Allah. Betul ke betul? Itu cabaran tuan-tuan. Tuan-tuan tak nampak. Sebab kalau memanglah pada zahirnya ubat tak boleh beri kesan, yang boleh berkesan Allah. Habis tu macam mana ubat tu boleh berjalan masuk? Dia ada kuasa ke? Ke ada orang pakai remote, dia masuk, ubat tu masuk. Macam teropong, lepas tu masuk ke dalam, dia pusing ke sana, dia pusing, lepas tu dia pecah. Bila dia pecah ubat tu sat lagi, vitamin tu pecah sat lagi, maka dia beranak-ranak. Tuan-tuan, semua ni takkan berlaku dengan izin Allah. Semua ni takkan berlaku dengan kudrah Allah. Semua ni takkan berlaku dengan rahsia daripada Allah. Hakikat ubat mujarab tak? Deng. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Klik tuan-tuan link di bawah. Untuk tuan-tuan yang pening tu, kalau nak dibantu lagi. Saya suka jawapan tadi. Remote pun dengan izin Allah. Siti Aisyah. Ini circle-circle kita ni yang dah hardcore ni. Remote tu pun, nak bergerakkan remote tu pun Allah. La tataharraku zarratun. Takkan bergerak satu zarah di alam ini melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan COVID-19 tu pun nak melawan vitamin C tu pun takkan berlaku. Takkan berlaku kalau tak ada kudrah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. COVID-19 tak berkuasa tuan-tuan. Dia tak ada kuasa pada hakikatnya. Jelas. Betul. Itulah ketauhidan yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan. Sebab tu, kalau kita faham dengan tauhid yang betul, sebab tu orang dulu tuan-tuan baca Fatihah, hembuh dalam air, mujarab, jadi segala ubat. Sebab apa? Keyakinan dia betul. Jelas ke jelas? Bila keyakinan betul, baca Fatihah, baca Bismillah pun jadi. Tiup, jadi. Ubat, segala mujarab, insya-Allah ubat. Sebab apa? Dia tak nampak dia. Dia yakin apa yang berlaku tu semua daripada Allah. Terima kasih, saya suka perkataan tadi. Bergeraknya cincin dan di jari pun Allah yang gerakkan. Betul. Ni hakikatnya. Nampak saya menggerakkan cincin. Nampak saya, cincin ni tak ada kuasa kan? Saya bergerak, jari saya bergerak, maka bergeraklah cincin. Jari saya bergerak, maka bergeraklah cincin. Tapi hakikatnya Allah yang menggerakkan cincin. Sebab apa? Allah yang menggerakkan hati saya untuk menggerakkan jari, maka tergeraklah cincin. Wallahu a'lam. Jelas. Klik sekarang link di bawah. Belajar tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa tercabar dengan apa yang kita fahami, apa yang kita huraikan pada pagi ini, kalau tuan rasa makin pening, beri peluang kepada diri untuk belajar. Saya minta kerana Allah Ta'ala, beri peluang kepada diri untuk belajar. Kita ada program interaktif Cinta Solat. Satu program yang saya nak bantu benda-benda macam ni lah. Kepahaman tauhid macam ni lah. Dan nanti, dalam program ICS nanti, ada satu benda yang tuan-tuan akan belajar. Ujian ini sebenarnya tuan-tuan bantuan, bukan gangguan. Ni ilmu yang best. Selama ni tuan-tuan merasakan ujian itu gangguan. Tak boleh nak fokus buat ujian banyak. Pada saya ujian itu bantuan. Cuba tulis. Ujian itu bukan gangguan tapi bantuan. Kalau tuan-tuan tulis, kalau tuan-tuan masih lagi tak faham, tuan-tuan wajib masuk program ni. Sebab ilmu di dalamnya membantu tuan dengan kepahaman. Kenapa saya tak boleh cerita pada hari ni? Bukan tak cerita. Yang saya cerita pada hari ni sebahagian daripada program interaktif Cinta Solat. Cuma program tu lama dah sikit. Sabtu Ahad full day. Isnin sampai Jumaat tuan-tuan tiap-tiap malam. Program tu selama seminggu. Cuma pada hari ni saya berbetulan pagi tadi Puan Syam telefon cerita dia kena COVID-19 dan sebagainya. Maka saya suka nak sampaikan ketauhidan yang betul kepada circle kami dan juga kepada tuan-tuan agar kita belajar. Dan kita berhadapan dengan apa jua ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala dengan kemanisan yang begitu indah bila kita pandai sandarkan ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ke jelas?
Okey, jadi saya rasa madai dahulu pertemuan kita pada pagi ini. Mana yang baik itu datang daripada Allah, yang tak baik itu datang daripada hamba sendiri yang jahil, tuan-tuan. Ayuh bersama-sama kita belajar nanti dalam program interaktif Cinta Solat yang akan berlangsung pada 7 Ogos. 7 Ogos. Beri peluang ke atas diri. Kalau rasa tercabar, kenapa aku tak boleh faham ilmu ni selama ni? Tu, saya sediakan satu platform yang besar, yang luas untuk kita belajar secara lebih efektif, secara lebih teratur bagaimana kita nak memahami semua ilmu-ilmu begini. Ma'assalamah wala liqa. Sehingga bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #santapan rohani. Bukan nak sentap. Wallahu a'lam.